يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. I was a foolish little child, crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you, for all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise, for all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, I'm grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand your famous line about a day I'd face in time, 'cause now I got a child of mine. And even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too, love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, I'm grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me.
perfect time. Mind if I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. The number one for me, the number one for me, the number one for me. Oh, oh, number one for me. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. All the poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world and every melody and rhyme, if they were combined, they would still be unable to express what I want to define when I try to describe my love for you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. Every sound and every voice in every language ever heard, each drop of ink that has been used to write every single word, they can never portray everything I feel in my heart and wanna say. And it's hard to explain why I could never describe my love for you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, putus-putus sekali Waalaikumsalam. masuk tu. Okey, Farah nak baca satu nama ni memang ramai lah, tapi kedatangannya pada malam ni yang hadir memang terbaik sangat-sangat, subhanallah. Okey. Jadi, terima kasih dan jutaan terima kasih Farah. Farah ucapkan kepada semua yang hadir ni, subhanallah memang sangat ramai. Sangat ramai So, seperti yang kita dah sedia maklum kan, Farah dah berubah ke dalam baju pengisi, di mana-mana saja di media sosial baju pun Farah dah maklum kan, yang mana pada malam ni kita akan
melancarkan produk baru Bio. Memang terbaik. Jadi sebelum tu Farah nak tanya, audio Farah, suara Farah jelas ke kurang jelas? Boleh check dekat ruangan komen tu. Boleh check dekat ruangan komen tu. Sangat jelas, subhanallah, terbaik. Sangat terbaik, subhanallah, jelas. Masya Allah, hebat hebat malam ni Farah dapat rasa aura-aura yang hadir untuk menceriakan lagi majlis kita pada malam ni, subhanallah. Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat Farah ucapkan. Jelas. Okey, terbaik. Okey, baiklah. Farah nak baca satu-satu pun nama memang ramai. Hampir 30 orang yang hadir pada malam ni. Subhanallah, sangat ramai. Jadi sekiranya sudi-sudilah mana yang sudi bersama dengan Farah dan tim Farah untuk on camera. Nak berkenalan juga kan. Kita nak buat pelancaran secara online ni, tak nampak wajah-wajah gitu. Boleh? Boleh ke on camera bersama dengan Farah? Okey, terima kasih pada yang dah on camera. Farah baru nampak tu dia wajah Kak Ju. Tuan Hisham Kulita, subhanallah, memang sporting habis petang malam ni. Memang terbaik sangat-sangat. Memang terbaik sangat-sangat. Okey, ada kat tempat kerja minta maaf tak apa Tuan Farid. Sekurang-kurangnya dah menceriakan dengan kehadiran tu yang paling penting. Macam tu Okey, jadi seperti yang kita dah tahu, kita buat pelancaran secara online. Jadi Farah nak bagi tahu dulu di awal kita punya sesi majlis ni, kita akan banyak berkomunikasi secara di ruangan chat. Secara di ruangan chat. So, kena apa orang kata, standby bila kata Farah kata okey ni gitu. Boleh untuk bersama-sama dengan Farah. Okey, baiklah, terima kasih mana yang dah bersama dengan kita. Sebelum tu izinkanlah Farah ni berpantun sikit, boleh ke? Dekat ruangan, kalau boleh chat dekat ruangan komen, tulis 2, boleh. Boleh komen 2. So saya tahulah, 2 ni boleh. Boleh. Okey, terbaik. Wow, 2. Ada yang 200, 2022 gitu. Wow, Farah rasa dah aura-aura malam ni Wow, 2. Sofia dengan semangat. 2 kata dia. Okey, terbaik. Cipta terbaik. Farah boleh baca di ruangan chat, so jangan risau, insya-Allah. Sama-sama kita menyerikan lagi majlis pada malam ini. Okey, izinkan Farah berpantun walaupun agak-agak pantun tu macam pelik, kita meraihkan je lah. Gitu Okey, baiklah. Okey, mencari timba si anak dara. Di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Okey, nak lagi ke lagi sekali? Siapa nak komen 3? Farah nak tengok ada lagi ke nak berpantun ni dengan Farah? 3. Wow, banyak permintaan Sedap ke saya berpantun? Kalau sedap tulis 4. Saya nak tengok betul ke sedap saya berpantun ni? 4. Wow. Okey, sebab ramai yang komen 4. Ramai yang komen 4, saya tambah lagi sikit. Saya belanja lagi satu pantun. Boleh tu dia. 4. Wah, tu dia terbaik. Aura malam ni buat Farah rasa macam bangkit. Itu. Okey, baiklah. Satu lagi Satu lagi sebelum Farah teruskan sesi kita. Sayang kumbang mencari makan. Terbang seiring di tepi kali. Selamat datang Farah ucapkan. Moga diiringi restu ilahi. Okey, terima kasih. Pada yang nak membalas pantun boleh chat dekat ruangan komen. InsyaAllah nanti Farah curi masa sikitlah baca kan. Gitu. Okey. Baiklah. Seperti yang Farah dah kata, kita pada malam ni pun dah sebertahu. Dah banyak dah Farah berceloteh kan. So untuk tidak membuang masa, kita ke agenda seterusnya. Farah menjemput tuan rumah kita. Chief of Explorer. Betul ke? Tuan Hisham Yusof untuk memberi sepatah dua kata. Silakan Tuan Hisham. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar saya tak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Okey. Alright, so terima kasih saudari pengacara majlis Cik Farah Lee
yang saya hormati pengerusi Bayu Gagah Marketing Malaysia yang berhad, Encik Rahim Yusof, yang berusaha Profesor Madya, Dr. Muhammad Rosni Sulaiman, yang saya sayangi, senior partner Bayu, all the way masih lagi di Taiwan, senior partner Bayu, Kapten Badrul Hisham, Puan pengurus di Sakinah, Puan Aisyah Batrisha, nama sedap, Puan pengurus kita yang berada di Kota Kinabalu sekarang, ya, dan pengarah kewangan Bayu Gagah Puan Suzana, yang dihormati barisan ejen ataupun stokis di Sakinah dan rakan-rakan niaga Bayu sekalian. Selamat datang dalam majlis kita pelancaran hari ini. Yang berusaha juga barisan staf Bayu yang bertungkus lumus dalam persediaan program pelancaran pada malam ini. Terima kasih banyak atas usaha kalian. Seterusnya, kalau ada, ya, mungkin saya miss out Tan Sri, Datuk Sri, Datuk ataupun tuan-puan sekalian yang dirahmati Allah. Pertama-tama kali saya ingin mengucapkan syukur, setinggi-tinggi syukur kepada Allah SWT kerana limpah kurnianya kita semua dapat bertemu dalam malam pelancaran produk Bayu Detox ini. Jutaan terima kasih juga kepada Profesor Madya, Dr. Rosni Sulaiman, kerana bersama-sama dalam majlis kita ini, kepada stokis-stokis ejen di Sakinah yang dapat meluangkan masa bersama dengan rakan niaga Bayu, ya. Produk yang akan kita lancarkan malam ini adalah jalinan kerjasama antara Bayu dan Profesor Madya Dr. Rosni dan syarikatnya iaitu di Sakinah. Saya amat berbesar hati dan merasa amat bertuah kerana dapat bekerjasama dengan orang yang sehebat Dr. Rosni ini. Untuk pengetahuan semua tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Rosni seorang yang amat terkenal dengan penyelidikan. Saya rasa dah beratus publication yang beliau terbitkan, ya, di dalam scientific journal di lokal dan juga international. Untuk pengetahuan beliau, Dr. Rosni adalah bidangnya adalah daripada sains pemakanan, toksikologi dan juga biochemical. Associate Professor Dr. Rosni juga mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang-bidang ini. So bagi pihak Bayu, kami amat mementingkan research dan development dalam pembuatan produk di Bayu. Oleh itu, produk detox yang akan kami lancarkan, Bayu lancarkan malam ini amatlah sesuai dengan prinsip kami, kerana ia adalah dihasilkan oleh kajian Associate Professor Dr. Rosni yang teliti. Secara amnya, jika ditanya kebaikan detox, masyarakat akan berfikir ianya berkenaan dengan diet atau akan kuruskan badan. Untuk pengetahuan semua, keperluan detox ini antaranya dapat membuang toksin dari badan yang akan memudahkan badan menyerap hasil yang kita makan selama ini, ya, hasil khasiat madu, betul sauda, be ready dan lain-lain. Detox ini ibarat kita mencuci lokang, tuan-tuan, atau sungai yang penuh dengan bahan-bahan tercemar. Sekiranya sungai tersebut tidak dibersihkan, akan terjadilah banjir dan hidupan di dalam sungai akan mati. Sebaliknya, sekiranya longkang atau sungai itu bersih, tuan-tuan, air mudah mengalir. Ini analogi yang saya buatlah. Air mudah mengalir dan kehidupan dalam air boleh hidup dengan tenang. Macam itu jugalah dengan tubuh kita, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun kita ambil suplemen seperti madu, betul sauda dan lain-lain vitamin sekalipun, tapi yang dalam badan kita ni masih tersumbat, tak elok juga. Jadi kita perlukan detox dulu laluan yang tersumbat tu supaya kita dapat mengoptimalkan kebaikan suplemen-suplemen yang kita ambil. Kita juga dapat melancarkan, insyaAllah malam ni bukan kita pelancarkan satu produk saja, tapi actually 3 produk hasil daripada formulasi
pakar kita, Dr. Rosni. Antara selain daripada produk detox, kita ada juga produk infeksi dan homeopathy killer. Tetapi untuk bulan ini, insyaAllah kita akan fokus pada detox. Bulan depan, kita lancar sekali 3 produk, tapi bulan ini kita fokus pada detox dulu. Bulan hadapan, kita akan fokus pada infeksi dan homeopathy killer untuk bulan Mac, insyaAllah. Okey, saya berharap dan berdoa moga usaha kolaborasi bersama Associate Professor Dr. Rosni ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya produk yang berasaskan naturopati ini dapat membantu orang ramai yang menyelesaikan masalah kesihatan mereka yang mendapat kesan sampingan setelah pengambilan vaksin. Ramai sangat yang saya dimaklumkan bahawa rakan-rakan saya sendiri dan keluarga saya sendiri pun mendapat kesan sampingan. Jadi kita akan bantu, kita akan bersama-sama dengan kerajaan Malaysia. Kita bukan menentang vaksin, cuma kita vaksin tu telah diiktirafkan selamat kan oleh KKM, tetapi ada juga setengah-setengah rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang mengalami kesan sampingannya. Jadi kita nak bantu mereka ni, insya-Allah. Jadi membantu juga kerajaan untuk menghilangkan sekiranya ada kesan sampingan untuk rakyat Malaysia. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan produk biodetox, homeopathy killer dan juga infeksi pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Over to you, Farah. Salam. Waalaikumsalam. Farah, you're muted. Sorry. Terima kasih di atas pesanan dan semangat daripada Tuan COE kita. Okey, baiklah. Kini tiba masanya kita bersama panel jemputan kita. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Dah kenal pasti terpesona gitu. Betul ke? Kalau betul komen 2 dekat ruangan chat sekarang juga. Okey. Di mana pada hari ini yang dah sedia maklum, kita bersama panel jemputan iaitu Prof. Madya Dr. Muhammad Rosni bin Sulaiman, iaitu daripada Fakulti Sains Makanan dan Permakanan Universiti Malaysia Sabah. Jauh tu, jauh para bawah ni. Okey, baiklah. Okey, sebelum tu izinkan Farah untuk ceritakan serba sedikit biodata beliau, di mana beliau mendapat pengajian daripada ke peringkat ijazah sarjana muda sains dan sains makanan dan pemakanan di Fakulti Sains Hayat Universiti Kebangsaan Malaysia UKM sehingga tamat, dan melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana sains teknologi makanan dan toksikologi analytical di Universiti Malaysia Sabah dengan kerjasama Pusat Teknologi Makanan Mardi Serdang sehingga tamat juga, dan melanjutkan pengajian ke peringkat Doktor Falsafah Biokimia di Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekular Universiti Putra Malaysia sehingga tamat juga. Okey, dengan ni saya tak nak buang masa dan ini menjemput Prof. Madya Dr. Rosni Sulaiman untuk menerangkan dengan lebih lanjut lagi dengan lebih lanjut lagi produk yang kita akan lancarkan sebentar sahaja lagi. Okey, silakan Prof. Madya Dr. Rosni. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Jelas dengar suara saya? Waalaikumsalam. Dengar. Dengar, Doktor. Alhamdulillah. Okay. Saya minta tolong ni lah Tuan Syah pancarkan slide saya tu. Saya tak boleh pula, lapis saya ni ada masalah pula, tak boleh nak share. Boleh Tuan. Boleh. Sekejap.
Okey. Okey, semua nampak clear tak slide ni? Semua nampak clear? Clear, Prof. Clear. Clear, betul. Okey. Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum, ulang baliklah. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua yang hadir, yang menyertai produk launching kita pada malam ini. Jadi yang bahagian launching tu dah dijelaskan oleh Tuan CEO kita, Tuan Hisham, sahabat saya, Tuan Hisham. Dan pertama kalinya sebelum saya memulakan pembentangan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak Bayu Gagah yang diterajui oleh Tuan Hisham, Puan Suzana dan tim dia kerana telah menjemput saya untuk bekerjasama lah dalam berkongsi mengenai detox dan pelbagai produk lain sebenarnya yang berkaitan dengan homeopathi dan naturopati untuk kegunaan orang ramai jutaan usia di seluruh Malaysia ni. Untuk permulaan ni kita cuma fokus kepada 3 dahulu. Kita lancarkan 3 dahulu dan untuk malam ni saya akan zoom kepada detox terlebih dahulu dan saya akan bagi sikitlah pandangan berkaitan dengan 2 produk lagi iaitu anti-infeksi dan juga homeopathic killer. Okey. Next. Okey, ini mengenai diri saya lah, sebab sedikit. Nama saya Muhammad Rosni bin Sulaiman. Tarikh lahir saya 20 Disember 1975. Saya dilahirkan di kampung Kuala Luar, Pekalan Hulu Perak. Saya orang Perak, orang Hulu Perak. Dan alhamdulillah Tuan Hisham sendiri dan isteri dah berkunjung ke kampung saya ni. Dan pekerjaan saya pensyarah universiti, berjabatan Pusumadia, dan juga saya ni bekerja juga sebagai perunding utama perubatan naturopati. Jadi saya punya karier ni bercabang. Saya bukan satu karier saya 2 karier berjalan serentak. Mana kata saya pensyarah dan dalam masa yang sama saya juga adalah seorang perunding utama perubatan naturopati, mengusahakan pusat rawatan sendirilah yang bernama di Sakinah Holistic Therapy Center di Kota Kinabalu, di Alam Mesra, Kota Kinabalu, Sabah. Jadi dunia akademik pun saya masuk, dunia bisnes pun saya masuk. Okay, next. Okey, ini mengenai diri saya lagi berkaitan dengan kelulusan akademik dalam kerjaya. Disebabkan saya kerjaya bercabang, jadi saya akan tegangkan dua-dua. Ini yang berkaitan dengan kerjaya akademik melibatkan ijazah-ijazah akademik lah yang bersifat betul-betul akademik lah. So pada tahun 1998 saya mendapat pendidikan awal ijazah BSc Honours di UKM dalam bidang Food Science and Nutrition. Pada tahun 2002 mendapat master iaitu kerjasama Universiti Malaysia Sabah dan Marti dalam bidang food technology, mengkhusus pula di bidang yang lebih spesifik iaitu analytical toxicology. Analytical toxicology ini mengkhusus pada menganalisis kehadiran pelbagai bahan kimia, bahan-bahan beracun yang toksik di dalam makanan dan pelbagai produk yang berkaitan dengan makanan dan pemakanan. Kemudian pada 2009 saya mendapat PhD di Universiti Putra Malaysia dalam bidang biokimia UPM. Kemudian ini pula kursus akademik yang berkaitan kerjaya sebagai seorang perunding utama perubatan naturopati. Jadi tak dapat tidak bila kita bercakap pasal perubatan naturopati ini melibatkan ilmu bekam. Jadi pada tahun 2005 saya belajar bekam. Kemudian pada tahun 2008 ini ada ijazah khas untuk memproses ubatan homeopati, merawat orang menggunakan kaedah homeopati. Saya dapat ijazah ini daripada Azbudi, Traditional Homeo and Natural Medic Institute of Malaysia dengan kerjasama Indian Board of Alternative Medicine, IBAM. Sebab kita tahu IBAM ni antara board antarabangsa yang terkenal dalam menawarkan ijazah-ijazah dalam perubatan bersifat alternatif. 2014 saya mendapat sedikit asas bekam lah daripada Darul Syifa Cawangan Sabah dengan kerjasama Persatuan Ulama Sabah. Okay. Next. Okey, pada tahun 2014
saya mempelajari dan dianugerahkan sijil asas tahap 1 dan 2, tahap 1 dan sijil pertengahan tahap 2 kaedah rawatan pembetulan tulang belakang. Jadi nak jadi pengamal perubatan naturopati ni saya kena juga ada asas untuk merawat orang berkaitan dengan tulang belakang, saraf, otot. Jadi ini kaedah Yumiho oleh Rusihat Malaysia dan Institut Yumiho Indonesia lah. Guru saya guru daripada Malaysia dan guru daripada Indonesia. Saya ada 2 orang guru berkaitan dengan tulang belakang. Kemudian 2015 mempelajari dan dianugerahkan sijil asas akupuncture. Ini oleh Dr. Wadak School Indonesia. Okey, kemudian seterusnya pada tahun 2015 saya mendapat eksekutif diploma dari USM khusus dalam perubatan naturopati. Ini berdasarkan dia orang bagi diploma ni berdasarkan pengiktirafan pencapaian terdahulu lah. Sebab kami ni dah orang yang dah bekerja, dah ada pengalaman. Jadi kita submit saja kertas kerja, dia orang anugerahkan eksekutif diploma. Kemudian yang terbaru ni 2021 SKM 3 saya dapat daripada Jabatan Kemahiran Malaysia untuk terapi bekam angin, dan juga saya dapat terapi urutan SKM 3, dan terbaru juga saya dapat master secara tesis dan juga pencapaian pengalaman terdahulu lah, pengiktirafan pencapaian terdahulu daripada Horizon University Paris dalam bidang sains perubatan naturopati. So ini panjanglah cerita dia berkaitan dengan diri saya telah dilantik sebagai Persumadia di UMS atas dasar pencapaian serta sumbangan signifikan dalam bidang sains makanan pemakanan. Dan Tuan Hisham pun faham kalau di universiti ni nak dapat Persumadia ni pun memerlukan sumbangan. Kita mesti publish berpuluh-puluh jurnal, beratus-ratus jurnal baru dapat profesor atau Persumadia. Kemudian saya antara pencapaian saya juga saya berjaya mengasaskan di Sakinah Holistic Therapy Center. Dan juga saya telah dilantik sebagai Timbalan Presiden MANIS, Malaysian Association of Naturopathic Medical Seniors, bermula daripada tahun 2015 hingga sekarang lah. So kami untuk mengamalkan perubatan naturopati ini mesti di bawah persatuan. Jadi kita ada persatuan. Dan persatuan ini pun telah mendapat pengiktirafan antarabangsa, mendapat pengiktirafan World Naturopathic Federation, WNF. Dan juga saya pernah juga develop ini inovasi lah, ayam tongkat Ali ataupun ayam Li, yang mana ayam ni lebih sihat, kurang lemak dan dia lebih pejal berbanding ayam biasa. Dia nak kata ayam kampung pun tidak, nak kata ayam pekan pun tidak. Jadi sangat berkhasiat kami pernah hasilkan ini dan menang anugerah di Korea, peringkat international di Korea, anugerah gold dan sebagainya, dan sempat dikomersialkanlah di Sabah. Okay, next. Ini yang malam ni asas kepada apa-apa yang saya akan share malam ni, iaitu pelbagai produk yang telah dihasilkan. Antaranya 5 produk yang terbaik yang kami ada, iaitu detox, AFI, anti-infeksi, homeo painkiller, set kidney cure, extra brilliant dan sebagainya lah. Tapi yang 3 malam ni kita akan fokus detox, AFI yang fokus utama, diikuti oleh anti-infeksi dan homeo painkiller. Okey, next, skip lah ini Ini cerita-cerita pasal bekam. Okey. Yang poinnya website tu. Website di Sakinah telah berjaya mendapat sekejap. Website di Sakinah telah berjaya mendapat kedudukan atau rating tertinggi lah muka surat pertama dalam Google untuk carian detox vaksin. Okey, kalau tuan-tuan perempuan ada handphone bersama malam ni boleh cek segera pun kita boleh tahu. Cuba Google detox vaksin, insya-Allah tuan-tuan dan perempuan akan nampak detox ni akan keluar pada first page. First page dan nombor 1. Ini menandakan apa? Menandakan ramai orang mencari. Ramai orang mencari detox vaksin dah sekarang ni. Detox vaksin ni merujuk kepada detox kesan-kesan buruk vaksin. Jadi jangan salah faham. Sebab orang takkan type panjang-panjang. Orang akan type detox vaksin. Kalau detox vaksin tu makna kita nak buang vaksin. Tapi kita sebenarnya nak membuang kesan buruk. Detox AEFI vaksin. Orang takkan gunakan detox AEFI. AEFI itu merujuk pada kesan buruk, nanti saya akan terangkan. Jadi ramai orang akan tulis detox vaksin saja. Okay? Jadi ini tuan-tuan boleh cuba dan akan nampak dia di first page dan nombor 1 menunjukkan benda ni memang berpotensi besar. Ramai orang cari. Okay, next. Ini kalau tuan-tuan nak tengok dengan lebih detail boleh tengok di YouTube video korporat berkaitan dengan di Sakinah Holistic Therapy Center. Sekitar 5 minit itu memang ini adalah video korporat kami yang julung-julung kalinya dihasilkan
Dan silakanlah boleh menonton nanti bila ada masa boleh tengok. Boleh pergi ke YouTube, Google saja di Sakinah. Akan keluar insya-Allah video ini dan boleh tengok 5 minit. Okay, next. Ini logo Persatuan Pengamal Perubatan Naturopati lah. Ini saya nak promokan sikit manis ni. Memang ada, mewujud dan ramai ahli-ahli seluruh Malaysia lah. Okay, next. Okey, apa itu naturopati ya? Sebab sebelum kita cerita pasal detox ni, okey, sebab detox ni sebenarnya saya nak highlightkan pasal homeo naturopati ya. Sebab detox ni dia di bawah perubatan homeopati ya. Dan sebenarnya saya banyak dah modify dan saya gabungkan homeopati dengan naturopati. Jadi saya sebut saya sendiri menjenamakan balik homeo naturopati. Mana kata kita banyak menggabungkan prinsip-prinsip homeopati dan juga naturopati dalam merawat orang menggunakan detox itu. Jadi bukan semata-mata fokus kepada homeopati, tapi sekarang ni kita dah gabungkan antara kedua-dua ilmu ni lah. Jadi di sini ringkasnya naturopati ni ialah satu aliran perubatan yang sebenarnya menekan kepada pencegahan. Ingatlah pencegahan, rawatan dan kesihatan holistik tubuh badan. Melalui kaedah-kaedah terputik, bahan-bahan semula jadi yang merangsang kebolehan penyembuhan kendiri individu. Ini penting sebab kita selama mana kita nak bergantung dengan ubat-ubatan, jadi kita memerlukan sistem ataupun produk ataupun ubatan tertentu yang boleh merangsang badan kita untuk melakukan self healing. Jadi naturopati memang ada bahan-bahan, ada terapi-terapi yang boleh merangsang ke arah self healing. Jadi amalan perubatan naturopati ini melibatkan kaedah-kaedah moden dan tradisional, saintifik dan juga yang bersifat empirikal yang berupaya untuk merawat dan mencegah pelbagai penyakit dari akar umbi ataupun dari puncanya lah. Dan contoh-contoh perubatan naturopati ini ialah seperti iridologi, diagnosis iris mata, diagnosis nadi, tekanan darah dan sebagainya, refleksologi, pemakanan herba, homeopati salah satu. Homeopati ini berada di bawah naturopati. Bekam pun di bawah naturopati Yumeho, urutan badan banyak lagi lah. Dan pemakanan untuk syarikat Bayu ni, saya nampak Bayu gagah ni banyak mempromosikan, menjual, memasarkan produk-produk di bawah pemakanan. Jadi pemakanan pun sebenarnya naturopati. Okey. Madu, baik habatus sauda, baik minyak zaitun, apa semua tu dia dikategori sebagai pemakanan. Okay, nutrisi dan nutrisi pun penting kita kena combine dengan ubat-ubatan. Jadi bila kita combine ubat-ubatan dengan nutrisi, barulah akan berlaku satu keajaiban, kesembuhan akan berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, next. Okay, saya terangkan juga sedikit homeopati sebab orang tak tahu, kalau orang tak tahu homeopati susah. Jadi tuan-tuan perempuan yang bakal menjadi pengguna dan bakal menjadi business partner yang hadir malam ini sepatutnya tahu dah sebelum kita nak promokan kepada orang ramai, sebelum kita nak guna, kita kena tahu apa itu homeopati. Homeopati adalah suatu sistem perubatan semula jadi alami lah yang terkenal, selamat dan berkesan, diiktiraf oleh WHO, diasaskan oleh seorang doktor pakar perubatan moden. Sebenarnya homeopati diasaskan oleh doktor perubatan moden juga dari Jerman, iaitu Prof. Samuel Hahnemann pada tahun 1796, berapa ratus tahun lah. Dan beliau telah diperkenalkan, memperkenalkan homeopati dan terkenal dengan buku penerbitannya iaitu Organon pada tahun 1810. Okey, kaedah perubatan homeopati ini dia merawat secara holistik iaitu fizikal, mental, emosi, spiritual hingga ke akar umbi penyakit. Jadi dia tidak merawat simptom. Ada perubatan yang sekarang ni dia lebih fokus kepada simptom, okey. Fokus kepada penyakit. Sedangkan homeopati ataupun naturopati ni kita fokus kepada merawat pesakit itu sendiri. Berbeza. Sudah pasti berbeza bila fokus kita merawat bukan kepada penyakit, tapi kita fokus kepada pesakit itu sendiri. Kita rawat pesakit, pelbagai penyakit akan pulih dengan izin Allah Taala, akan hilang, akan sembuh. Jadi asas kepada sistem perubatan homeopati ini ialah teori similia similimum currenta, iaitu bahasa Greek yang bermaksud serupa menyembuhkan yang serupa, like cures like. Di mana
sesuatu yang mampu menimbulkan gejala penyakit, mampu juga menyembuhkan penyakit yang serupa dengannya. Contoh, apabila seorang itu disengat lebah, dia akan bengkak. Jadi cara nak rawat bengkak sebab lebah itu ialah menggunakan penawar yang dihasilkan dari lebah itu sendiri. Kita ambil bisa lebah itu sendiri, kita buat penawar menggunakan kaedah homeopati, kita bagi balik kepada orang yang kena sengat lebah tu, bengkak tu akan surut, akan pulih dengan kita menggunakan bahan yang diproses daripada sengat, daripada bisa lebah itu sendiri. Ini contoh. Okay, next. Jadi kalau tanya ubatan homeopati itu apa? Dihasilkan daripada apa? Dihasilkan dari pelbagai sumber alam. Yang paling top tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan, haiwan, mineral galian alam sekitar, dan teknik pemrosesannya dipanggil sebagai potentization. Ini membezakan daripada perubatan lain. Perubatan homeopati ini perubatan lain semakin tinggi kandungan bahan kimia aktifnya semakin berkesan. Itu teorinya. Padahal kalau ikut perubatan homeopati semakin rendah. Dia graf dia bersilang ke bawah lah. Semakin rendah dia punya bahan, semakin hilang bahan-bahan kimia asas di dalam larutan yang kita buat tu, larutan ubat yang kita buat tu, semakin kuat dia punya kuasa penawar dia. Itu perbezaan yang tak akan bersilang, yang tak akan berjumpa, tak akan bertemu titik. Tak akan ada titik pertemuan di antara homeopati dengan perubatan yang berasaskan chemical and drugs. So melalui teknik ini sumber alam dicairkan sedikit demi sedikit sehingga tiada lagi unsur racun. Malahan unsur asalnya juga akan hilang. Namun unsur penawar dan penyembuh yang terdapat dalamnya sebaliknya menjadi semakin kuat, kerana itu homeopati diiktiraf sebagai sistem perubatan yang paling selamat dan berkesan. Boleh diambil oleh semua golongan. Okay? So secara umumnya homeopati ini sangat selamat. Cuma nanti ada kes-kes tertentu yang kita akan terangkan dengan detail kenapa dia tak boleh guna. Ada kes tertentu. Tapi umumnya homeopati ini kalau kita tertelan satu botol pun memang tak ada masalah. Sebab saya dah lalui banyak, ada beberapa kes anak daripada pesakit saya yang meminum satu botol ubat homeopati lah daripada produk saya sendiri, sampai sekarang hidup sihat walafiat, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia bukan racun. Dia tidak ada unsur racun. Boleh hantar ke makmal untuk dianalisis, tak ada masalah. Memang tak akan jumpa bahan beracun dalam tu. Ini yang biasa kita cabarlah kepada siapa-siapa yang menuduh ubatan homeopati ini ada racun, boleh membunuh dan sebagainya. Boleh ambil sampel dan boleh analisis di makmal kimia mana-mana pun. Tak akan jumpa bahan-bahan beracun di dalam produk homeopati. Okay, next. Okey, pemakanan. Ini kenapa saya bercakap juga pasal pemakanan, sebab ini adalah ijazah sarjana muda saya dalam bidang sains makanan dan pemakanan. Jadi saya kena bercakap juga. Suka tak suka saya kena bercakap pasal pemakanan sebab ini bidang asas saya. Waktu saya first degree dulu. Jadi pemakanan dalam bidang perubatan naturopati ini ialah memberi nasihat kepada pasien untuk pengambilan makanan tertentu seperti madu, minyak ikan laut dalam, minyak zaitun, buah-buahan yang kaya dengan berbagai vitamin dalam mencegah merawat berbagai penyakit, sama ada akut atau kronik, dan terutama penyakit ini berkaitan gaya hidup dan pengambilan makanan seharian seperti gout, diabetik dan darah tinggi. Okey, jadi boleh jadi nasihat kepada pasien untuk ambil makanan yang berkhasiat secara semula jadi ataupun dalam bentuk food supplement. Jadi kita dah nak mengarah kepada apa-apa yang saya nak fokuskan pada malam ini. Jadi kita dah faham pasal naturopati, homeopati, pemakanan basicnya. Jadi next kepada apa yang main konten untuk malam ini. Next. Okey, detox. Okey. Detox. Sekejap saya nak Okey, detox. Jadi asal usul detox, saya nak kena terangkan juga sebab saya founder kepada detox ni. Sebab saya dah gunakan detox ni. Formulasi asas set detox ini yang dikenali sebagai detox AEFI. Ini asas dia, nama dia detox AEFI. AEFI itu merujuk kepada adverse effect following immunization, iaitu
kesan-kesan buruk yang dirasai oleh pesakit, dialami oleh pesakit setelah mengambil suntikan imunisasi, ya, mengambil vaccination lah. Okay. So sejak 2013 lagi telah dibangunkan produk ini, ya. Tujuan untuk membantu rawat dan reverse masalah bayi, kanak-kanak dan remaja yang terkena kesan buruk itu AFI, vaksin yang berangkai-rangkai. Tuan-tuan dan puan-puan sudah pasti tahu, vaksin berangkai-rangkai diambil sejak daripada bayi sampailah ke remaja, banyak vaksin-vaksin yang diambil. Jadi antara vaksin-vaksin tersebut ada yang menyebabkan AEFI. Jadi detox ni telah gunakan lama untuk reverse balik masalah mereka. Apa kesan-kesan buruk yang biasa dialami oleh pesakit berkaitan dengan vaksin? Ini dia, autism, kanak-kanak yang autism, epilepsi, ataupun sawan. Kemudian ada masalah speech delay, okay? Cerebral palsy, ADHD. ADHD ini merujuk kepada hyperactive lah, attention deficit hyperactive disorder. Jadi dia kurang fokus dan juga sangat hyperactive. So ini ciri-ciri kesan daripada AEFI vaksin. Sejak itu ramai pesakit yang berjaya dibantu rawat menggunakan set detox AEFI tersebutlah. Okay, next. Okey, itu yang dulu, cerita dululah, dan masih berjalan macam biasa di pusat rawatan saya lah. Itu kita fokus pada namanya detox AEFI. Tapi yang malam ni detox ni dinamakan, bila ada JV dengan Bayu Gagah ni, kita jenamakan dia sebagai detox, Bayu detox. Okey. Jadi Bayu detox ni, ini gambar dia. Okey, next. Fungsi utama, jadi apa fungsi utama detox ni? Bayu detox ni merangsang sistem detox tubuh badan, terutamanya hati, buah pinggang dan sel-sel seluruh tubuh badan untuk merosakkan, menetralkan dan akhir sekali menyingkirkan keluar ke semua bahan kimia dan biokimia toksik dan bahan-bahan lain yang dianggap berbahaya oleh tubuh badan, termasuklah mikroorganisma, nanopartikel dan sebagainya lah, etc. Jadi apa-apa dia secara mudahnya detox ni, apa-apa benda yang tak ngam dengan tubuh badan kita, yang bukan body friendly, akan dibuang keluar. Okey. Next. Ini yang dalam kita punya iklan kita cerita pasal 3 kebaikan dah disentuh oleh tim Bayu di Sakinah ni. Jadi apa faedah ataupun kebaikan detox? Yang pertama, detox ni akan mendetox keluar, membuang keluar segala bahan-bahan berbahaya dan tidak diperlukan oleh tubuh badan. Tidak ada seorang pun yang waras di muka bumi ini mahukan bahan-bahan beracun dan berbahaya ada dalam badan dia. Okey. Jadi ini bukan isu anti vaksin ke, isu apa-apa kita anti, no. Kita asalkan benda berbahaya, baik dalam vaksin, baik dalam ubat-ubatan yang kita makan, baik dalam makanan yang kita makan, kita mesti detox buang keluar. Sebab bidang makanan tu memang bidang saya juga. Bahan-bahan toksik dari makanan ni banyak. Okay. Itu kalau nak kuliahkan satu semester baru habis. Satu semester makna kita 4 bulan baru habis nak kita pasal bahan toksik dalam makanan saja. Yang kedua, membantu meningkatkan imuniti badan untuk mencegah atau mengelak diserang. Ingat balik konsep perubatan naturopati tadi, dia prinsip utama dia nak mencegah sebenarnya. Preventive. Preventive is better than cure. Itu kena ingat. Jadi meningkatkan imuniti badan. Bila imuniti badan meningkat, kita boleh mencegah atau mengelak daripada diserang pelbagai penyakit berjangkit dan penyakit kronik yang lain. Kita bukan fokus pada penyakit berjangkit oleh kuman, virus, bakteria saja, fungus, bukan. Termasuk juga penyakit kronik yang lain. Misalnya diabetik, hipertensi, hypertension, apa lagi? Penyakit jantung dan sebagainya. Yang ketiga, membantu dalam memulakan proses penyembuhan untuk pelbagai masalah dan penyakit dideritai. Jadi apa-apa saja pun penyakit, biasanya kami akan mulakan dengan detox. Jadi sebagai perunding pengamal perubatan naturopati ini, kalau kami tak tahu nak bagi ubat apa pun, kita akan suruh buat detox dulu sebulan. Okey? Sebab sebelum kita boleh repair sesuatu, kita kena cuci dulu. Contohnya orang nak renovate rumah ataupun nak buat rumah, dia mesti cuci dulu kawasan tu, pecahkan benda-benda yang
busuk-busuk aneh-aneh ke apa semua kena bersihkan dulu. Kalau nak renovate pun kena pecahkan dinding-dinding lama, kena buang dulu. Sama juga, detox ni dia akan buang semua benda-benda yang mencemari sekitaran badan tu. Lepas tu baru dia boleh repair. Okay? Baru the next one kita bagi ubat untuk repair penyakit, untuk selesaikan masalah penyakit. Yang keempatnya, memastikan tubuh badan sihat dan bertenaga. Yang kelima, mensejahterakan jasmani, rohani, emosi dan intelek Jerry. Jadi jangan lupa, bila badan kita semua bertenaga, sihat, so ini akan menyebabkan jasmani, rohani, emosi, intelek kita akan sejahtera. Dan yang keenam, inilah yang ramai orang kena tahu. Inilah rahsia untuk awet muda dan hidup lebih ceria, bahagia. Bila 1, 2, 3, 4, 5 kita boleh capai, jadi inilah yang sebenarnya kita akan mencapai tahap yang ceria, bahagia, awet muda. Sebab mana ada manusia yang waras dalam dunia ni yang tak mau sentiasa muda? Tak ada. Saya tak ada jumpa lagi orang yang nak tua cepat. Tak ada. Semua nak awet muda, nak cantik, nak handsome, nak comel. Tak ada yang kata nak cepat berkeriput. Tak ada. Saya tak pernah dengar lagi lah. Mungkin kalau saya jumpa orang itu, saya suruh dia pergi cek dengan pakar psikiatri, pakar sakit mental. Mungkin dia ada masalah. Ada wayar terputus di mana-mana. Sebab yang saya jumpa orang sihat, semua nakkan muda. Semua nak sentiasa ceria. Semua nak sentiasa bahagia. Jadi ini yang nombor 6 ni yang the ultimate one. Setelah 1, 2, 3, 4, 5 dicapai. Next. Okey, kelebihan. Orang akan tanya juga, apa kelebihan detox bio di Sakinah ni? Antara kelebihan dia, kenapa detox ni sangat ada kelebihan berbanding dengan mungkin detox di luar sana lah. Yang orang klaim detox itu, detox ini. Kelebihan detox bio ni, kita telah sekitar 9 tahun digunakan untuk membantu terapi pesakit-pesakit sebenar. Pesakit-pesakit sebenar, bukan saya buat produk hari ini, saya jual esok. Tidak. Kita dah guna 9 tahun dah untuk membantu terapi pesakit-pesakit sebenar yang mengidap pelbagai jenis masalah kesihatan dan penyakit, utamanya punca dari AEFI oleh di Sakinah STC, Holistic Therapy Center Alam Mesra. Kemudian yang kedua, merupakan sejenis produk yang berasaskan homeonaturopati yang selamat, serta bebas daripada bahan-bahan kimia adalah berbahaya. Homeonaturopati, yang saya selalu gunakan istilah yang saya combine antara homeopati dengan naturopati. Yang orang lain pakai. Pengasasnya merupakan pengamal perubatan naturopati yang berdaftar dan berpengalaman lebih dari 25 tahun. Ini pengalaman saya lah. Saya berdaftar dan saya dah mengamalkan perubatan bersifat alami ini lebih 25 tahun. Pengasasnya juga merupakan seorang saintis, saya lah, dan ahli akademik di universiti yang mengkhusus dalam bidang berkaitan toksikologi dan biokimia makanan, bidang berkaitan bahan-bahan toksik dan kesesakan buruk ke atas manusia. Takkanlah saya yang tahu pasal ilmu toksikologi, ilmu biokimia, ilmu racun ni, saya nak bagi racun kat tuan-tuan, kat perempuan, tak ada. Saya lebih faham, saya tahu. That's why kita develop satu produk yang sangat selamat. Tuan-tuan perempuan boleh Google lah, di WHO pun dah pernah ada artikel menulis menyatakan homeopati ni amat selamat. Memang bebas daripada bahan-bahan kimia toksik. Itu WHO sendiri tulis, lama dah artikel tu. Detox ini telah dibuktikan berkesan melalui pengalaman dan testimoni pesakit yang terkena AEFI selepas suntikan vaksin COVID. Ini betul-betul fokus pada COVID-19, terutamanya frontliners. Jadi testimoni nanti tuan-tuan boleh pergi tengok sendirilah, boleh klik. Setakat yang saya larat, saya compile, saya dah letakkan di website. Padahal banyak lagi testimoni yang dapat dan sedang masuk banyak lagi testimoni. Orang yang dah nak mati dah, yang nyawa-nyawa ikan daripada kesan buruk bahan-bahan kimia yang daripada vaksin ni, dengan izin Allah Ta'ala boleh sembuh, boleh sihat sampai sekarang. Ini yang saya nak highlight ke malam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Apa kelebihan detox bio di Sakinah ni. Sebab kita dah uji dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan risau, memang insya-Allah berkesan. Yang penting ikut protokol yang betul dalam menggunakan detox tersebut. InsyaAllah berkesan. Next. Okey. Lepas tu, the next question yang orang akan tanya ialah kenapa setiap orang perlukan detox? Analogi mudah saya selalu bagi ialah kalau kereta dan motosikal kita perlu servis secara berkala. Okay? Mungkin 3 bulan sekali ke, 5 bulan sekali ke, setiap 5,000 kilometer ke, kita akan servis. Jadi detox pula ialah cara untuk kita manusia servis. Iaitu untuk orang yang sihat kita pakai istilah servis. Jika kita ni manusia yang sihat, dia tak sakit apa pun.
Jadi kalau kita buat detox itu sebagai servis saja. Servis untuk tujuan apa? Macam kereta motor, takkan nak tunggu dah jam tengah jalan baru kita nak pergi servis. Tak boleh servis dah, kena overhaul. Ini baru cerita pasal overhaul. Detox ni juga digunakan untuk overhaul jika kita berpenyakit. Dah penyakit dah. Kereta tu dah rosak dah jam tengah jalan. Enjin dah macam nak bakar dah. Jadi itu tak boleh buat apa dah, tak boleh servis, kena overhaul. Jadi detox ni juga berperanan untuk nak overhaul untuk orang yang berpenyakit. Detox membantu kita semua untuk jasmani, emosi, rohani, intelektual kita sentiasa sihat. Kenapa? Kerana kesihatan adalah aset dan kekayaan yang sejati. Bila kesihatan kita tip-top, amal ibadah kita akan lebih mudah dan tip-top juga insya-Allah. Ini adalah ultimate dah. The highest goal to be achieved bila kesihatan kita tip-top ialah amal ibadah kita. Sebab ini saja bekal kita untuk ke akhirat sana, ke alam yang kekal abadi. Amal ibadah kita, kalau kita tak sihat, amal ibadah of course akan turun, akan merudum bersama kesihatan kita. Jadi itu pasal Islam pun amat menekankan menjaga kesihatan. Islam sukakan orang sihat. Sebab apa? Sebab dengan sihat kita boleh buat macam-macam, beramal ibadah. Amal ibadah ni banyak cabangnya, sedekah, jariah sana, jariah sini, solat, apa semua, zikir, apa semua melibatkan kesihatan. Cek balik, semua berpunca daripada kesihatan. Tak sihat, tak usah sembang. Okay, next. Okey, ini detox untuk pencegahan. Detox tadi tu sebelum saya cakap pasal detox. Sekarang nak fokus pada detox untuk pencegahan, untuk mencegah penyakit. Berapa kerat individu sihat perlu detox? Okey, soalannya berapa kerat individu sihat macam kita yang sihat ni? Individu sihat berumur 13 tahun ke atas. Ini saya cakap pasal yang biasanya kita fokus pada 13 tahun ke atas lah. Sebab apa? Sebab lazimnya yang 12 tahun ke bawah tu sihat. Okey. 13 tahun ke atas ni boleh gunakan secara selang-seli, detox selama 1 bulan, rehat 1 bulan, seterusnya, dan kembali detox selama 1 bulan, dan begitulah seterusnya. Menggunakan protokol 1 bulan, 1 bulan guna, 1 bulan rehat. 1 bulan guna, 1 bulan rehat, dan seterusnya. Jadinya dalam setahun tu, orang yang sihat begini boleh ambil maksimum 6 kali detox dalam setahun. Okey, yang keduanya, individu sihat berumur 13 tahun ke atas turut boleh gunakan detox selama 1 bulan untuk setiap 4 bulan. Jadi ini protokol 1 bulan bagi setiap 4 bulan. Jadi dalam setahun ada 12 bulan, jadi 3 kali detox dalam setahun. Ini untuk cerita orang sihat. Okey, next. Okey, ini detox untuk terapi. Tadi untuk pencegahan. Ini untuk orang yang dah sakit. Contohnya orang sakit gout, orang sakit darah tinggi, orang sakit kencing manis. Jadi individu yang 13 tahun ke atas yang sakit boleh amalkan setiap bulan secara berterusan selama 3 bulan. Maksimum kena buat 3 bulan je. Lepas tu kena rehat 1 bulan tanpa detox. Kemudian kembali detox berterusan selama 3 bulan. Kembali rehat tanpa detox selama 1 bulan. Dan detox kembali selama 3 bulan berterusan. Okay? Jadi ini dipanggil sebagai protokol 3 bulan, rehat sebulan. 3 bulan, rehat sebulan. Dan 3 bulan, rehat sebulan. Jadinya dia 9 kali detox dalam setahun. Okay? Jangan ni lagi. Belum habis cakap lagi. Sikit lagi. Okey. Berhenti guna protokol di atas bila masalah penyakit sudah disahkan pulih 100%. So tak perlu teruskan lagi protokol di atas yang kerat-kerat detox ni jika sudah pulih. Boleh kembali guna protokol-protokol detox untuk individu yang sihat. Okey, next. Okey, ini adalah cara-cara penyediaan, penggunaan dan penyimpanan. Detox bayu ini adalah dalam bentuk biji-biji. Nanti tuan-tuan perempuan akan nampak detox dalam bentuk biji-biji globul, ubatan homeopati yang dimasukkan dalam botol spray berwarna amber besar 60 ml setiap botol. Jadi bila dapat di tangan tuan-tuan ataupun tangan pengguna perlu disediakan dan digunakan ikut aturan nombor pada botol sebab nanti akan ada tulis tu. Detox 1, detox 2, detox 3. Sebab dalam satu set detox tu dia ada 3 botol. Kenapa 3 botol? Sebab 1 botol untuk 10 hari pertama, 1 botol untuk digunakan 10 hari kedua dan 1 botol lagi untuk digunakan 10 hari yang terakhir. 8 hingga 10 hari lah. Jadi total lebih kurang 1 bulan untuk satu set detox. Kenapa 1 bulan? Sebab badan kita memerlukan masa untuk nak detox. Setakat detox 2 hari, 3 hari ni biasanya tak berkesan mana. Ini pengalaman saya lah. Merawat sakit-sakit.
sebulan barulah betul-betul dia mencapai matlamat untuk detox biasanya. Dan kenapa ada detox nombor 1? Okey. Detox nombor 1 fungsinya untuk mendetox secara umum. General daripada head to toe, mana kata daripada rambut sampai ke ujung kaki. Detox nombor 2 fokus dia untuk saluran gastrointestinal tract kita, saluran daripada mulut sampailah ke ujung dubur kita. Itu detox nombor 2. Detox nombor 3 fungsi dia untuk merawat, mendetox, membersihkan organ-organ detox utama, iaitu hati, buah pinggang, dan segala sel-sel badan yang terlibat dalam proses detox. Jadi ada sebab kenapa saya dah buat ramuan detox 1, detox 2 dan detox 3, dan perlu digunakan secara habiskan detox 1 selama 8 hingga 10 hari, lepas tu gunakan detox 2 selama 8 hingga 10 hari, dan last kali detox nombor 3 selama 8 hingga 10 hari lagi. Ada sebab dia. Next. Untuk proses penyediaan, tadi saya cerita pasal asas dia. Kenapa ada 1, 2, 3, cara penggunaan dia 1 botol demi 1 botol, bukan sediakan serentak, bukan. Jadi untuk proses penyediaan, air reverse osmosis ataupun IRO atau drinking water digunakan. Air tapisan seperti jenama Kowe turut boleh digunakan asalkan ianya jenis RO lah. Sebab pesakit saya banyak yang gunakan Kowe dan dia orang gunakan air tersebut untuk prepare ubat. Penutup spray botol dibuka, sekitar separuh botol Amber Detox tu diisikan. Tadi saya dah tunjuk botol detox kan, dia ada penutup dia tu, ada kepala yang spray tu. Itu kena dibuka, isikan dulu separuh, sekitar 30 ml dia, tutup balik. Penutup spray tu digoncang 3 hingga 5 minit hingga larut. Kemudian next, setelah dah larut tu buka balik, botol yang sama buka balik, top up juga dengan air RO yang sama, tapi jangan sampai penuh, sampai leher botol tersebut je. Jangan sampai melimpah sampai leher. Leher botol tersebut ditandai oleh gelang pada penutup botol tu, pada penutup botol spray tu, gelang emas ke ataupun gelang perak ke, dia ada kadang-kadang gelang silver, kadang-kadang gelang emas. Bergantung pada stok botol daripada pengilang lah saya dapat. Jadi sampai tahap tu just isikan air, tak perlu sampai penuh melimpah. Dah isi balik tu, tutup balik ketat-ketat, goncang-goncang sekitar 1 minit, dah boleh spray detox tu ke bawah lidah. Next. Itu cara penyediaan. Sekarang cara penggunaan dia, untuk menggunakannya, penggunaannya perlu spray sebanyak 5 spray ke bawah lidah setiap 1 jam. Untuk 10 kali ataupun 10 jam setiap hari. Detox saya memang guna kerat. Ini memang orang akan, untuk permulaan orang yang guna detox ni memang akan bertanya, kenapa kerat sangat? Ada sebab dia, dan ini semua sudah tested. Sudah saya uji, kaji, sudah test kepada pesakit-pesakit sebenar. Lagi kerat proses detox berlaku, lagi cepat segala bahan-bahan toksik ini disingkir keluar, dan lebih cepat lagi nyawa kita diselamatkan. Kalau orang yang dah nak mati itu, insya-Allah dia boleh reverse balik dengan cepat kalau kita buat detox yang kerat begini. Kalau sekat 2-3 kali sehari biasanya tak memberi kesan apa-apa sangat. Ini pengalaman saya, that's why saya share ini berdasarkan pengalaman merawat pesakit sebenar di pusat rawatan saya. Jika bayi atau kanak-kanak yang suka untuk diangkat lidah, memadai spray asalkan ke dalam mulut saja. Sebab ada, kalau bayi itu dia memang susah nak angkat lidah lah, budak-budak pun susah. Jadi itu spray dalam mulut. Kanak-kanak autism pun susah nak angkat lidah, spray dalam mulut. Jadi proses di atas diulangi untuk hari berikutnya sehingga habis botol detox tersebut. Setelah habis menggunakan detox 1, barulah disediakan dan menggunakan detox 2, dan begitulah seterusnya untuk detox 3. Okey, next. Sekarang cara penyimpanan. Set detox yang belum digunakan perlu disimpan dalam aluminium foil. So saya dipahamkan pihak Bayu Kelulut dah sediakan aluminium foil ziplock. Jadi simpan je dalam tu. Pada suhu bilik, jangan simpan dalam peti sejuk. Dan tempat tertutup, jauh dari cahaya matahari dan jauh dari barang elektronik bergelombang seperti handphone, TV, radio. Sebab apa? Sebab produk Homeo Natural Party ni, pantang utama ni adalah bahan-bahan elektronik bergelombang ni, boleh mengurangkan kuasa penyembuhan ubat sebutlah. Botol detox yang sedang digunakan digalakkan juga untuk di-wrap dengan aluminium foil untuk dibawa ke mana-mana, ataupun diletakkan dalam aluminium foil ziplock yang khas lah. Okey. Set detox yang belum digunakan dan simpan dengan betul boleh bertahan sehingga 1 tahun selagi belum dibuka dan dicampurkan dengan IRO. Kalau dah dibuka, dicampurkan dengan IRO, tiba-tiba dia tak gunakan, dia akan bertahan sekitar 3 bulan je. Okey. Jadi dia kena gunakan. Kalau dah campur air,
tolong habiskan dalam tempoh 3 bulan. Kalau tidak, selepas tu dia dah tak berfungsi dengan baik. Ya. Okay, next. Okey, ini pantang larang dan kontraindikasi. Ya. So, elakkan daripada meminum air kelapa dan air kopi termasuk segala bahan makanan atau minuman yang berkafein tinggi ya, sepanjang pengambilan detox ni. Ya. Kalau dah stop detox, boleh minum semulalah air kelapa ke air kopi boleh minumlah. Jadi elakkan dari menyentuh dengan tangan biji-biji globul ubatan. Jika perlu ambil dan dikemam. Sebab apa? Sebab ubat yang anti-infeksi dengan homeopati dia bukan jenis spray. Ya. Itu jenis makan secara biji-biji, ya, dikemam di mulut. Ya. Jadi ini memang perlu gunakan penutup botol ataupun sudu plastik yang dia tak boleh disentuh dengan tangan. Ya. Gunakan penutup botol sendiri untuk ambil ubat, katakan 3 biji, ambillah penutup botol dan kemam di mulut. Ibu mengandung dan pesakit jantung yang ada bateri dalam jantung perlu elakkan terus daripada mengambil detox ni. Saya tak benarkan untuk yang mengandung atau pesakit jantung. Sebab apa? Walaupun dia baik ya untuk majoriti orang, tapi untuk ibu mengandung dia boleh menyebabkan keguguran. Untuk pesakit jantung yang ada bateri boleh menyebabkan bateri pun tercabut nanti ya. Itu kita tak mau. Boleh menyebabkan kematian. Bukan sebab itu beracun, tapi proses detox tu memang nak membuang. Boleh membuang bateri-bateri sekali ya, merosakkan. Pesakit kanser tahap akhir dan pesakit asma yang kronik juga perlu elakkan. Namun begitu, kalau masih juga mahu guna, sila dapatkan nasihat konsultasi daripada pihak kami lah. Ini kita benarkan, tapi melalui consultation yang rapatlah. Pesakit kanser tahap akhir dan pesakit asma yang kronik. Sebab dia kena faham cara nak ni ya. Okey, pesakit yang ada stent, pesakit yang ada stent biasanya dia orang boleh gunakan, tak ada masalah. Tetapi untuk langkah berjaga-jaga mesti bagi tahu dulu dengan pihak kami lah, dengan konsultan kami dulu. Tapi yang paling berbahaya ialah yang ada bateri itu. Yang ada stent setakat ni yang aman kan tak ada masalah, tak ada melaporkan apa masalah lah. Tapi itu pun kita kena ada close monitoring, close consultation lah dengan konsultan kami lah. Termasuk dengan saya sendiri ya. Next. So ini produk-produk yang lain anti-infeksi, homeopati killer. Okey, saya cerita secara brief saja. Anti-infeksi ini untuk menguatkan imuniti badan kita untuk mencegah ataupun terapi jika dah kena jangkitan kuman, virus, bakteria dan sebagainya. Dan pengalaman kami ada juga pesakit COVID yang menggunakan ini sebagai ikhtiar dan alhamdulillah dengan izin Allah SWT mereka pun turut pulih dan sihat sampai sekarang. Kemudian homeopati killer pula ini untuk menggantikan dadah kimia untuk painkiller. Jadi ini adalah painkiller alami tuan-tuan perempuan dan dia sangat mujarab untuk pesakit-pesakit yang ada migrain, ada sengguguk yang teruk, sakit-sakit mencucuk, pedih sana sini memang sesuai betul guna homeopati killer ni. Tapi yang saya nampak pengalaman saya dan juga pesakit-pesakit lain, pesakit-pesakit yang ada masalah sengguguk, masalah migrain, sakit kepala, kerak, apa semua ni sangat cepat dia punya kesan tidak balas dengan izin Allah Taala. Anti-infeksi untuk menguatkan immune system, menguatkan antibodi badan, terutama di musim wabak dan sebagainya, kita bagus amalkan anti-infeksi digabungkan dengan detox dan yang lain-lain lah. Okay. Alright, next. Okay, ini untuk yang terakhir. Kita kena ada at least 6 syarat untuk kesembuhan. Saya yakin kita pegang pada 6 prinsip atau syarat kesembuhan ini. Iaitu yang pertama, keyakinan teguh dan bulat hanya Allah SWT yang akan menyembuhkan. Kata putus ada padanya. Yang kedua, keyakinan kepada semua penyakit ada ubat, melainkan tua dan mati. Ini sumber Al-Quran dan hadis. Nabi SAW. Okay. Yang ketiga, keyakinan kepada kepakaran, usaha dan kebolehan perawat sebagai prasyarat atau asbab untuk kesembuhan. Jadi kita kena rujuk kepada orang yang pakar dan juga kita kena yakin dengan kebolehan dia dan tengok dia punya pengalaman dia. Tengok testimoni. Kemudian yang keempat, keyakinan kepada ubat dan terapi dijadikan perawat sebagai penawar yang jadi asbab kesembuhan. Yang kelima, kekonsistenan atau istiqamah dalam rawatan. Perlu ikut tata cara atau protokol rawatan yang telah dipreskripsikan oleh perawat secara konsisten. Tidak boleh sekali datang ambil rawatan atau ubat terus harap untuk sembuh. Ini tak adil. Tak adil, dah rawat berpuluh tahun di hospital, datang tempat kami ataupun datang nak ambil produk-produk yang naturopati nak sembuh dalam tempoh sebulan 2. Tak adil. Jadi kena bersabar, kena konsisten dan istiqamah. Dan tidak berkira-kira dengan masa, tenaga, jarak, wang ringgit dalam mengambil rawatan dan juga ubatan lah.
Jadi apa pun penyakit atau masalah yang dihidapi akan sembuh ataupun selesai insya-Allah taala bila kita memenuhi 6 syarat untuk kesembuhan ini insya-Allah Allah akan sembuhkan. Jadi jangan kita silap keyakinan kita. Jangan kita yakin kepada ubat, perawat itu cuma asbab. Tapi kita kena ikhtiar usaha untuk mencari asbab yang paling tepat. So dalam kes penyakit kita mesti cari penawar yang paling tepat. Ramai orang klaim ada ubat itu, ada ubat ini, tapi mana bukti dia? Adakah dia ubat yang paling tepat? Tak sebenarnya tepat. Jadi kena carilah penawar yang paling tepat. Jadi tujuan kami develop produk-produk ini ialah untuk memberi pilihan kepada penawar-penawar tepat dengan ada track record, ada testimoni yang bagus, yang meyakinkan insya-Allah. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof Madya, Dr. Muhammad Rosni atas perkongsian yang sangat menarik. Dan sangat hebatlah hasil kajian daripada Prof. Okey. Dan tibalah masa yang dinanti-nantikan. Siapa yang rasa excited? Bila dah Dr. Prof. Madya Muhammad Rosni dah ceritakan pada kita. So tibalah masanya yang dinanti-nantikan. Okey, siapa yang dah tak sabar nak nantikan detik detik ni, ayo di ruangan chat segera komen saya. Farah nak tengok masih bersama dengan Farah ke tidak? Farah bawa drum macam tu. Saya. Okey, terbaik. Saya. Okey, Farah nak tengok siapa lagi yang excited nak tahu tu. Okey. Alright. Wow, terbaik. Saya. Okey, baiklah. Cukup 20 orang. Farah akan nak lancarkan produk kita ni. Okey, saya. Saya lagi. Okey. Sebelum tu Farah minta semua sekali untuk on mic. Bersama dengan Farah untuk berikan tepukan yang gemuruh. Berikan tepukan yang gemuruh. Okey, tim dah standby ke? Okey, tim dah standby ya. Okey, drum free. Tim boleh mainkan drum sekarang juga. Okey, cepat. Orang lain dah tak sabar untuk berikan tepukan gemuruh kepada new produk 2022 Bayu, dan tibalah masanya yang dinanti-nantikan mempersembahkan produk Bayu, iaitu Naturopati Terapi Bayu Detox. Okey, semua sekali berikan tepukan yang gemuruh. Okey, semua boleh. Mas, terima kasih kerana support Farah. Bersama-sama. Okey. Terbaik. Okey, baiklah. Jadi kita dah melancarkan produk dan tim Farah akan sharekan satu video yang terbaik daripada new produk Bayu Detox. Okey, silakan tim. Wajah bakti.
death is a reality in this situation, and we're there for people when the sometimes sadly inevitable happens. There's never a guarantee that you're going to get a safe and effective vaccine. We feel cautiously optimistic that we will have a vaccine by the end of this year and as we go into 2021. Okey, baiklah. Terima kasih daripada tim saya yang bersama-sama menjayakan gimmick untuk new produk Bayu 2020 iaitu produk detox yang mana kita dah serba tahu seperti Prof Madia Doktor dah menceritakan, dah memberitahu di mana kebaikan, cara penggunaan, cara penyimpanan. Okey, untuk tidak melengahkan masa lagi, untuk ke agenda seterusnya, yang mana Farah akan menjemput Tuan Super Shah bagi sesi menerangkan new strategi untuk jana pendapatan bersama Bayu. Okey, silakan Tuan Shah. Baik, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat ke sihat tuan-puan semua? Kalau sihat, komen ramai-ramai sihat. Boleh ke boleh? Okey. Cuba komen sihat sikit. Nak tengok. Dapat tak apa yang Prof cerita, apa yang Tuan Hisham kita sampaikan tadi, apa yang Farah terangkan tadi. Apa pun terima kasih Farah sebab ni mengalu-alukan saya. Alhamdulillah. Tuan Farid kata sihat, Syed kata sihat, Anis Sufian kata sihat, Doktor kata Alhamdulillah sihat, Bob kata Alhamdulillah sihat, Fakri Fazil kata sihat, Alhamdulillah. Okey, sebelum kita bermula, Syah nak pesan dua perkara. Okey, dua perkara. Okey, ilmu itu seperti air. Okey, air hanya mengalir ke tempat yang ada ruang. Okey, kalau kita nak dapat ilmu pada malam ni, kita kena sediakan ruang. Okey, dekat mana? Dekat hati kita. Alright. Okey, satu lagi, ilmu itu seperti air. Okey, air hanya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau nak dapat ilmu pada malam ni, kita kena rendahkan diri kita. Tak kiralah kita, siapa pun kita di luar sana, kalau kita nak dapat ilmu pada malam ni, kita kena rendahkan diri kita. Okey? Boleh ke boleh semua? Okey. Jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. So, pada malam ni, kita nak terang sedikit tentang cara macam mana tuan-puan semua nak jana pendapatan bersama Bayu. Usually kita ada 8 strategi. Tapi pada malam ni kita akan tekankan khas kepada detox sahaja. Iaitu gelora dan masam-masam manis. Okey? Sebelum tu disclaimer. Apa yang tuan-puan semua akan nampak pada malam ni, teknik jana pendapatan bersama Bayu ni
bukanlah teknik MLM. Okay? Teknik ni dah pun digunakan pakai oleh almost banyak company. Okay? Banyak company. Macam contohnya company Amway ataupun company Takaful yang ada dekat Malaysia pun diorang pakai strategi yang sama. Okay? Baik. Okay, ini adalah contoh-contoh testimoni rakan-rakan kita yang dah berjaya jana pendapatan bersama Bayu. Kalau kita nampak dekat sini, ada yang RM2,352, ada yang RM1,930, ada yang RM3,000, ada yang RM2,000, macam-macam lagi lah. So, bisnes ni memang bisnes yang legit. Okay? Alright. So, okay. Ini adalah sistem dropship yang kalau tuan-puan ataupun ejen-ejen di Sakinah pakai sistem dropship ni, kiranya sistem yang bersendirian lah. Okay, contoh dia dekat sini. Andai katalah tuan-puan semua jual 50 set dengan harga retail RM200 dan harga ejen yang tuan-puan dapat adalah RM160. So basically, tuan-puan semua jual pada harga RM200. Jadi, tuan-puan untung lebih kurang RM40, betul? Okay. So basically sebulan, sekiranya tuan-puan jual 50 set, tuan-puan akan dapat RM2,000 sebulan. Ini kalau set detox tau. Okay? Set detox. Okay. Ini adalah sistem dropship Bayu. Kayaknya personal juga. Okay. Kalau tuan-puan semua buat strategi yang sama, jual 50 set, detox and darab dengan 40 untung ringgit, tuan-puan semua akan dapat RM2,000. Tapi dekat dalam sistem Bayu ni, kita ada kiraan PV. PV ni apa Syah? Okay, PV ni nanti Syah terangkan. Okay? Okay. Kalau kita tengok kat sini, 50 set tu akan darab pula dengan 70 PV. Dia akan dapat 3,500 PV dan 3,500 PV ni ataupun price value darab dengan 16% akan dapat RM560 dan total keseluruhannya akan dapat RM2,560 sebulan kalau menggunakan sistem dropship Bayu. Okey. So boleh nampak tak perbezaan di antara guna sistem dropship biasa yang tuan-puan semua tengah pakai sekarang ni versus sistem dropship yang Bayu ada sekarang ataupun BAM. Okey? Okey. Next. Okey. Seterusnya, okey, ini adalah strategi ataupun blueprint lah yang Syah bagi tahu awal tadi. Ingat tak yang dua perkara, masam-masam manis dan gelora. Okey. So, daripada mana datangnya masam-masam manis ni? Okey. Datangnya nama masam-masam manis ni adalah inspirasi daripada filem P.Ramlee lah. Filem P.Ramlee iaitu Masam-Masam Manis. Okey, kenapa dia masam-masam manis? Okey. Sebab dia adalah kita first kita nak detox. Second, kita ambil BSO. Yang manis dia adalah madu peluluk. Okey, that's why kita namakan dia strategi masam-masam manis. So, dalam strategi masam-masam manis ni, kita amalkan 1 set detox, 1 botol BSO dan 1 botol 1 kilogram multifloral. Okey. Ini setiap bulan, okey. Sebab apa kita amalkan macam ni? Okey. Sebab dia simple. First, kita detox dulu. Keluarkan semua toksin-toksin dalam badan. Okey. Then, kita ambil habatus sauda ataupun BSO ni, Black Sea Oil. Kemudian kita top up dengan madu pula, madu peluluk. Okey. So basically kita buang semua toksin-toksin dalam badan dan kita top upkan badan kita dengan khasiat-khasiat daripada habatus sauda dan juga madu peluluk. Okey? Jelas ke jelas semua? Kalau jelas, komen 2. Sebab nak tengok. Dapat tangkap tak apa yang Syah terangkan ni? Alright. Okey. Wah, ramai juga yang jelas. Okey, dan kita pergi pada seterusnya. Okey. Ini adalah first month. Sekiranya dia amalkan
masam-masam manis tu. Okay, masam-masam manis. So basically kita ambil contoh dekat sini adalah Mr. Mio. Okay, Mr. Mio. Mr. Mio ni dia pada bulan yang pertama dia amalkan 1 set BSO, 1 set detox dan 1 botol multiflora 1 kilogram. Okay. Then pada first month ni dia ajar 10 orang di bawah dia. Okay. Dia ajar 10 orang di bawah dia. Okay. Dia ajar Afifi, dia ajar Zainab, dia ajar Din, Alex, Amin, Ning, Mutu, dia ajar semualah 10 orang di bawah dia untuk amalkan benda yang sama. So basically personal sale ataupun personal PV yang Mr. Mio akan dapat adalah 239 PV dan total group PV untuk Mr. Mio termasuk dengan dia adalah 2,629 PV. Okey. Dan kalau kita tengok dekat sini, override yang Mr. Mio akan dapat daripada anak-anak buah dia macam Afifi, Zainab Din apa semua, dia akan dapat 6% lah. 6% daripada 239 tu bersamaan dengan RM14.34. Dan kalau kita total semua override daripada anak-anak buah dia, dia akan dapat RM143.40. Okay. Dan personal sale yang Mr. Mio akan dapat adalah RM26.29. So daripada mana Mr. Mio ni dapat? Okay. Daripada 11% tu darab dengan 239 PV dia. So tu yang dia akan dapat RM26.29 untuk personal sale dia. Dan total affiliate yang dia akan dapat RM250. RM250 ni hasil daripada RM25 yang dia dapat hasil daripada dia rekrut setiap orang. Kiranya dia rekrut Afifi, dia dapat RM25. Dia rekrut Zainab, dia dapat RM25. Dia rekrut Din, dia rekrut Alex, dia rekrut semua 10 orang, dia akan dapat RM250. Dan total pada first month, dia akan dapat RM419.69. Okey. Okey. Alright. Okay, pada second month pula, anak-anak buah Mr. Mio tadi tu, dia ajar pula. Dia ajar lagi 10 orang di bawah dia. Kiranya, anak buah Mr. Mio tadi tu, dia ada Afifi, betul? And Afifi tu pula, dia rekrut lagi 10 orang. So, dia akan jadi lah Afifi punya team, Zainab punya team, Alex punya team, Amin, Ning, Mutu, Zura, semua akan ada dia orang punya team-team. Bayu bukan sahaja galakkan tuan-puan semua berniaga, bahkan kita galakkan tuan-puan semua orang kata create team tuan-puan semua untuk menjadi usahawan. Sebab tu kita panggil ejen-ejen Bayu sebagai business partner. Okey? Sebagai business partner. Okey? So, total group sale daripada tim Afifi dia akan dapat 2,629 PV, dan kalau kita total 10 tim tu dia akan dapat 22,660 PV. Okay. Dan override Mr. Mio yang akan dapat hasil daripada PV ataupun group sale tim Afifi, dia akan dapat RM262.90. Dan total daripada 10 tim tu dia akan dapat RM2,629. Ingat tau, ini bukan dia menjual, dia tak jual langsung. Dia tak jual langsung pun. Okey? Dia hanya minta orang untuk amalkan je. Amalkan. Okey? Buang toksin, kemudian kita top up benda-benda yang bagus dalam tubuh badan kita. Okey? Dan kalau kita tengok dekat sini, personal sale untuk Mr. Mio akan dapat RM50.19. Okey, sebab apa? Okey, 21% tu dia akan darab dengan personal sale ataupun PV Mr. Mio tu yang hanya amalkan je. Dia bukannya suruh menjual apa pun, tak. Dia tak jual langsung pun. Dia hanya amalkan sahaja. Okey? Dan total untuk second month dia akan dapat RM2,679.
19 sen. Okey. Okey. Untuk yang bulan ketiga macam tu juga. Afifi pun dia ada grup dia, Zainab dia ada grup dia, semua ada grup-grup dia. Kiranya daripada Mr. Myo dia suruh 10 orang di bawah dia amalkan, kemudian tim Afifi tu dia suruh lagi 10 orang di bawah amalkan, dan anak buah Afifi tu dia suruh lagi 10 orang untuk amalkan. Ini dipanggil teknik compounding. Okey, teknik compounding. So total daripada group sale Afifi tu akan dapat 26,529 PV, dan total daripada 10 grup tu dia akan dapat 290 PV. Okey. And kalau kita tengok pada bulan ketiga, total income yang Mr. Myo akan dapat adalah RM15,981.53. Okey. Alright. Okey, ini adalah untuk gelora pula. Syah, saya rasa mungkin kita kesentukan masa. Mungkin Syah boleh stop dulu dan detail teknik jualan strategi blueprint ni kita mungkin tiap-tiap Jumaat setiap malam kita akan ceritakan. Jadi mungkin Syah boleh kita akan open untuk Q&A session sekarang ni. Kita dah lagi 10 minit Syah. Okey, baik. Yang detail untuk kita punya teknik jana nanti kita akan sharekan dalam grup kita dan juga sharekan untuk next week. Setiap Jumaat kita akan adakan sesi itu kan. Alright, sorry ya Syah. Okey, salam. Okey, terima kasih. Super Syah. Okey, baiklah. Seperti yang dah dimaklumkan oleh kita punya tuan rumah. So sekarang ni kita dah masuk kepada sesi Q&A. Sekiranya ada persoalan yang dah orang kata dari tadi lagi saya dah nampak macam tuan ada yang menanyakan. Jadi inilah masanya untuk bertanya dengan Prof Madya Dr. Rosni berkenaan cara penggunaan ke andai katalah kan tiba-tiba kita guna itu terkena cahaya matahari, apa kesan daripada detox soal. So boleh bertanya soalan berkenaan dengan new produk kita. Kita buka sesi ni dalam 10 minit sahaja. Okey, silakan. Siapa yang ada persoalan boleh on mic dan juga di ruangan chat. Okey, Prof Madya Dr. Muhammad Rosni, ada persoalan di chat di ruangan chat. Okey, pada yang bertanya, yang tulis di ruangan chat boleh on mic untuk bertanya. Mungkin doktor tak dapat nak baca kerana kekangan laptop dia dari tadi ada problem saya rasa. Macam Puan Ju boleh tanya terus pun tak apa. Kak Ju boleh on mic, tak ada masalah. Assalamualaikum doktor. Nak tanyalah harga retail detox ni, bio detox berapa? Okey, untuk soalan komersial biar kita yang take care. Untuk harga retail dia RM200 untuk detox ni, Puan Ju. RM200. Tapi sebagai ahli kita akan dapat 20% sebagai ahli ataupun business partner Bayu ataupun di Sakinah. Okey, Puan Ju, adakah menjawab soalan? Alright, so kita dah ada produk kita tu dalam kita punya BAM sekarang. Mungkin Super Syah boleh share BAM kita tu harga dan boleh share kan. Okey, ada soalan teknikal untuk Prof Madya Dr. Muhammad Rosni. Assalamualaikum. Nak tanya
Boleh doktor cerita cara penggunaan detox dengan segala apa yang kita beli untuk produk ni lah. Okey, untuk cara penggunaan memang detailnya memang kita akan sediakan soft copy dalam bentuk WhatsApp, pamphlet, tapi kebanyakannya kita akan share untuk WhatsApp lah. Sesiapa yang sudah dapatkan produk, kita akan bagi yang dia punya cara lebih detail lah, lebih teknikal lah. Itu di WhatsApp nanti kita akan beri. Tapi yang cara yang tadi itu saya dah terangkan dalam presentation tadi tu kan. Dia mesti dicampurkan dengan air RO, digoncang, spray bawah lidah, itu dia punya step dia lah. Step detail jangan risau, bila dah dapatkan produk tu memang kita akan bagi bersama dengan produk. Ada soalan. Assalamualaikum doktor. Ya. Saya Ajar. Ya. Okey, nak tanya, kalau macam kata detox tu, katakanlah kita terskip untuk for few days, tak ambil, dia boleh sambung balik tak? Macam contoh kita dah sampai botol nombor 2, lepas tu sebab busy dan sebagainya kita tertinggal untuk 5 hari kata tak makan, kita boleh sambung balik tak dengan botol nombor 2 tu? Boleh sambung balik asalkan dihabiskan. Mana kata kalau kita terskip, kita akan lebih daripada tak jadi sebulan lah. Mungkin akan jadi 35 hari, akan jadi 40 hari. Tapi yang penting cuba habiskan juga. Kita kalau disiplin, kita akan habiskan 3 botol tu, satu set tu dalam 1 bulan. Kalau tak disiplin, mungkin dia akan jadi sampai 2 bulan. Ada juga yang drag sampai 3 bulan. Tapi kalau selepas 3 bulan, macam saya bagi tahu, kalau kita dah campur air, detox kita akan kurang dah power dia. Dan mungkin akan rosak lah. Itu sayang lah. Dah spend duit banyak-banyak tapi tak disiplin. Selepas 3 bulan, dia boleh rosak je kalau kita dah campur dengan air. Selagi tak campur air, disimpan elok, 1 tahun boleh tahan. Okey, terima kasih doktor. Lagi satu soalan. Kalau dia membantu juga tak kalau orang ada high kolesterol? High kolesterol memang okey, saya cerita sikitlah. Sebenarnya banyak orang yang ambil vaksin ni, terkena kesan buruk vaksin ni, dia orang ambil detox saya, okey. Selepas hilang simptom-simptom kesan buruk daripada vaksin tu, badan dia orang pun turun beberapa kilo. Nah, ini biasa dia orang laporkanlah setelah sebulan dia orang makan, badan pun turun beberapa kilo. Dan dia kalau dari teori biokimia badan ni, pemakanan, biokimia, diet semua ni teori dia, bila berat badan turun, kolesterol pun akan turun juga mengikut berat badan. Itu teori asas lah. Tapi tak semestinya berlaku begitu jugalah. Tapi kebanyakannya bila berat badan turun, kolesterol pun akan berkadar terus dengan pengurangan berat badan. Okey, ada soalan seterusnya doktor daripada Puan Nur Irwadi, Tualang Kedah. Apa ingredient dalam detox ni doktor? Maaf saya masuk lewat tadi, mungkin tertinggal info sedikit. Apa ingredient dalam detox? Okey, ingredient dalam detox saya boleh bagi tahu secara umum lah. Dia kita hasilkan daripada bahan-bahan remedi homeopati yang pure, yang kita order dari Jerman ataupun India ataupun Pakistan. Ini 3 negara pengeluar utama lah. Kita tak kilangkan di Malaysia, dia punya bahan asas dia punya essence ni kita tak kilangkan di sini pati dia. So sampai di sini saya akan campur-campurkan mengikut formula saya lah. Saya akan formulatekan balik mengikut kepakaran saya, mengikut ilmu saya ada. Dan antara bahan-bahan utama dia berasaskan bunga-bungaan, herba-herba, tumbuh-tumbuhan yang diproses secara homeopati lah. Okey, contoh satu saya bagi bahan dalam detox saya pakai ialah silika. Silika ni ialah mineral alami, iaitu pasir lah. Pasir pun sebenarnya jadi ubat tau. Homeopati ni pandai, dia proses pasir di pantai tu jadi ubat yang dipanggil sebagai remedi silika. Silika ni analoginya kan saya beritahu tadi, teori homeopati ni ialah serupa akan merawat benda yang serupa dia punya simptom dia. Cure like cure. Likes cure likes. Jadi dia benda yang serupa gejala dia, contoh orang masuk pasir dalam mata. Okey. Masuk pasir dalam mata mesti keluarkan pasir itu. Jadi silika itu diproses wujud dalam badan. Itu yang saya takut bateri jantung akan terkeluar tu sebab dia boleh tendang keluar.
Silika ni dia punya power, dia boleh tendang bateri yang dalam jantung pun keluar. Sebab bateri biasanya yang ada kes yang keluar, bukan sakit saya, sakit orang lain lah. Yang keluar bateri boleh mati. Tapi stent setakat ni alhamdulillah okey, tak keluar stent. Bateri mungkin lebih mudah kot dikeluarkan. That's why saya kata bahan-bahan dia memang bersifat alami, jangan risau, dan tidak memudaratkan. Dan dia tidak ada bahan fizikal dalam tu sebab kita dah potentize dia. Okey. Ada soalan lain? Ya, soalan yang bagus lah. Memang soalan bagus yang sepatutnya ditanya oleh orang. Dan orang ramai biasa akan tanya soalan macam itulah. Tadi saya ada tengok satu asnya, kalau ada platinum, saya tak sempat nak baca, cepat sangat. Kalau ada platinum dalam saluran otak boleh ke amal? Okey, platinum ni dimasukkan sebab apa dimasukkan platinum ke saluran otak? Boleh bagi tahu tak? Embolization coiling, doktor. Okey. Sebab embolism lah ni. Ya, embolism. Okey, kalau platinum yang dah dipasang, dah ditanam, dipasang dengan rapi lengkap, dia tak boleh keluar, dia tak mudah keluar gitu dengan detox. Tak ada masalah. Tapi kalau yang bateri di jantung, sebab ada kes pernah tertanggai bateri. That's why guru-guru homeopati banyak yang melarang, menyatakan itu adalah kontraindikasi. Okay. Tadi ada satu soalan di chat yang saya tak sempat nak baca. Minta maaf lah. Apa ada soalan tu tadi? Ada soalan lain daripada rakan-rakan niaga Bayu ataupun okey, ada. Assalamualaikum. Maaf, saya tak ada mic. Nak tanya, ada tak sebarang side effect sepanjang tempoh pengambilan ni healing crisis, doktor? Dari segi aktiviti harian dan sebarang limitation tak? Contohnya bila dah ambil detox tak boleh buat aktiviti berat ke, macam bersukan, over atau tak ada apa-apa? Daripada Okey. Hafiz. Dia tak ada masalah untuk aktiviti sukan apa semua ni sebenarnya lagi baik. Yang waktu kita detox ni kita kena aktif. Jadi bila kita detox dan kita aktif hidup kita, proses untuk nak nyah toksik tu lebih berkesan. Kita kuat berpeluh apa segala, tak ada masalah. Dan dalam proses dia tak panggil side effect. Dalam perawatan perubatan naturopati ni, apa-apa ubat yang kita ambil, kita tak panggil side effect. Side effect ni benda kesan buruk. Tapi kita panggil healing crisis. Gantikan dengan istilah healing crisis. Healing crisis ni ialah krisis penyembuhan. Dalam proses nak sembuh tu kita akan alami mungkin cirit-birit, mengantuk yang amat, gatal-gatal di sana, gatal-gatal sakit sana sakit sini, itu biasa berlaku. Demam, itu boleh berlaku lah. Proses nak menyingkirkan racun memang akan berlaku healing crisis. Jadi dia berbeza dengan side effect. Sila perbetulkan, jangan guna istilah side effect. Side effect hanya ada pada dadah kimia. Ubatan dadah kimia memang confirm ada side effect, ada kesan buruk. Alright. Kita dengar ramai soalan lagi daripada Puan Su. Kita dengar ramai yang jantung bengkak akibat vaksin. Bolehkah detox bantu, doktor? Jantung bengkak akibat vaksin. Okey, jantung bengkak akibat vaksin ni. Okey, dia punca jantung bengkak tu ialah bahan-bahan kimia dalam vaksin tu, contohnya graphene oxide, aluminium, macam-macam lah benda-benda yang toksik dalam tu. Dan juga yang paling menakutkan ialah mRNA. mRNA boleh menyebabkan keradangan pelbagai organ, pelbagai sistem, sel. Jadi that's why berbalik pada fungsi detox tu. Kalau dia berjaya buang benda-benda jadi punca tersebut, memang bengkak keradangan tu akan pulih dengan sendiri dengan izin Allah Taala. Itu saya ada testimoni pesakit yang terbaru sangat. Dia remaja politeknik dia, budak ni muda lagi. Dia selepas dia injek dengan Sinovac, dia punya dada ni membengkak jadi bonjol dan dia jadi paralyzed. Dia tak boleh nak berdiri. Jadi lumpuh. Jadi lepas saya bagi detox tu dalam tempoh 1 bulan gitu, dia surut dia dah boleh berjalan dah sekarang ni. Itu testimoni yang hebat yang terbaru yang kami dapat. Mak dia pun mungkin ada join malam ni. Harap-harap ada. Ada tak Puan Anita di sini? Ada tak Puan Anita join malam ni? Kalau ada, dia boleh share secara langsung. Sebab anak dia sendiri terkesan dengan tu. Dan itu keradangan lah. Dan surut radang tu.
Sebab apa? Sebab bila kita buang benar-benar penyebab radang tu, penyebab bengkak tu, bengkak tu akan surut dengan sendirinya. InsyaAllah. Itu powernya detox ni. Dia multi function, multi purpose. Okey, soalan seterusnya, Doktor, mungkin soalan terakhir, kalau tak ada lagi. Masa detox proses boleh minum susu, bila minum susu tak? Ataupun menyusu? Mungkin daripada Puan Ju, menyusu ataupun minum susu. Menyusukan anak tak ada masalah. Orang yang mengandung je tak boleh detox. Tapi orang yang dah melahirkan anak, menyusukan anak tidak ada masalah. Boleh ambil detox. Tak ada masalah. Tapi kalau minum susu biasa, contohnya waktu detox dia minum susu tak ada masalah pun. Sebab susu tak ada kafein. Dia benda yang berkafein memang pantang. Dia akan potong kesan detox saya, dan juga air kelapa pun dia akan potong kesan detox saya. Itu pantang besar lah. Okey, ada pantang larang tak doktor semasa ambil detox? Doktor dah sebut tadi kan? Ada pantang larang tadi. Pantang larang itulah air kelapa tak boleh minum, air kopi, benda-benda yang berkafein. Kalau kek, kalau dia makan kek yang ada kopi pun tak boleh. Tak boleh, elakkan. Kalau dia teringin sangat nak minum kopi, nak makan kek yang ada kopi, kafein, hari itu dia stop dulu detox. Dia makan dulu sungguh-sungguh, esok baru dia betul-betul sambung balik detox. Kalau dia ugi jadi detox untuk hari itu, kira terbatal. Macam puasa terbatal, hari itu ugi je lah. Dia spray pun nanti membazir dia punya detox saja. Jadi kalau dah terminum kopi apa, jangan ambil lah detox untuk hari itulah. Okey doktor, soalan. Jadi sepanjang healing crisis tu, contoh sakit perut atau demam, perlukah kita makan ubat klinik atau just biarkan sembuh secara alami sahaja, doktor? Selalunya pesakit saya, pelanggan saya nasihatkan untuk pertama tengok dulu kesan tu macam mana. Adakah berunsur demam yang macam biasa-biasa, cirit-birit yang biasa-biasa yang dia rasa, tak ada benda yang pelik pun. Kalau itu makna kata biasa saja, itu healing crisis. Tapi kalau contohnya dia demam sampai naik bintik-bintik, macam pecah darah, itu mungkin denggi, bukan healing crisis. That's why dia kena confirmkan juga dengan, kalau dia risau, dia confirmkan dengan doktor perubatan. Okey? Tapi biasanya kalau setakat healing crisis ini demam-demam ringan, batuk-batuk biasa-biasa sajalah. Cirit-birit biasa-biasa saja. Okey, macam saya doktor, saya amalkan bila untuk yang detox 1, saya tak ada masalah. Tapi detox 2, saya ada kesan kaki saya dah tak boleh nak berjalan, dia sakit doktor. So apa yang saya perlu buat? Adakah saya perlu ambil bukan infeksi, homeopathy killer, ataupun saya nak ambil ubat-ubat, ataupun memang sakit sangat? Apa yang saya perlu buat? Okey, kalau sakit sangat baru ambil homeopathy killer tu yang alami jugalah untuk nak lawan dia. Tapi kalau boleh bertahan, bagus banyakkan minum air kosong. Sebab kalau sakit-sakit sendi tu menunjukkan mungkin bahan-bahan racun sedang terkumpul di sendi-sendi dulu sebelum dikeluarkan. Dia akan tarik keluar dari pelbagai organ, mungkin dari sel-sel dalam, dia akan pergi ke sendi-sendi. Jadi kalau pesakit gout ni memang akan kena sendi-sendi dululah. Kalau macam pesakit yang ada masalah paru-paru, dia akan jadi masalah paru-paru sementara waktu, sementara dia nak keluarkan. Dia akan jadi lagi berkahak banyak apa semua proses itulah. Jadi tak perlu ambil ubat batuk pun sebenarnya. Biarkan berkahak berbatuk, biar dia keluar habis-habisan. Kalau kita ambil ubat batuk, dia akan suppress the process. Dia akan suppress the detox punya proses lah. Sama juga dengan kes Tuan Hisham. Jadi kalau ambil ubat sebenarnya dia boleh suppress. Termasuk dengan homeopathy killer, dia suppress sebentar proses detox tu. Itu yang saya tak galakkan. Kalau boleh tahan je. Kalau tak boleh tahan sangat, ambil painkiller, bagi dia okey. Nanti esok sambung balik. Dan banyakkan minum air. InsyaAllah okey. Okey doktor, thank you. Soalan terakhir, teh coklat tak boleh juga ke doktor? Teh dan coklat should be okey ke doktor? Teh coklat setakat ni saya tak melarang sebab tak memberi kesan yang besar kepada pesakit saya. Tetap ubat tu berkesan macam biasa. Walaupun teh dan coklat ada kafein, tapi kafein dia tak sesignifikan macam benda-benda yang ada sebutan nama kopi-kopi semua ni. Setakat ni okey dia orang minum. Berkesan. Yang minum kopi tak berkesan. Okey. Pass to you back, Cik Farahli. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan atas persoalan-persoalan yang orang kata apa, yang dah bermain kat fikiran tadi kan. Jadi untuk sesi kita dah berakhir.
sekiranya mempunyai. Oh ya, jap. Nur Aisyah nak tanya tu. Nur Aisyah nak bertanya tu. Manakah Puan Nur Aisyah? Ada soalan ke? Tidak soalan, sekadar memang rasa syok lah dengar perkongsian Dr. Rosni dan soalan-soalan tu. Saya dah biasa terima soalan macam ni, tapi alhamdulillah kita bila dampak soalan-soalan yang terlibat dalam Zoom meeting ni, katanya semua berminat dengan detox ni. Okey, subhanallah. InsyaAllah sama-sama kita dah nampak jalan yang terbaik untuk kita merawat. Orang kata baik kita merawat sebelum terkena. Betul ke? Saya cakap tu salah ayat saya tu? Okey, tak apa. Jadi, pada yang berminat, insya-Allah seperti strategi tadi, kita akan adakan untuk lebih lanjut pada setiap Jumaat di setiap minggu. InsyaAllah yang itu kita akan announce nanti. Dan juga mencegah lebih baik dari merawat. Okey, terbaik. Thank you sebab betulkan saya. Sebab saya nervous. Nervous macam tu. Okey, terima kasih. Okey, baiklah. Untuk sesi ni dah berakhir dan terima kasih atas persoalan-persoalan yang bermain di minda tadi. Okey, jadi seperti yang tim saya dah share di ruangan chat, untuk sekiranya ada persoalan, yelah segan nak bertanya di sesi malam ni, boleh terus klik link dekat ruangan chat. Ada tim saya tinggalkan link untuk terus ke Telegram, Telegram Prof Madya Dr. Muhammad Rosni. Di situ kita akan lebih lanjut dan lebih rapat untuk tanya direct terus kepada Prof Madya Dr. Rosni. Okey, baiklah. Untuk sesi ni dah berakhir. Terima kasih Farah ucapkan kepada semua sekali yang orang kata stay sehingga akhir majlis pelancaran new product Bayu, iaitu detox. Dan insya-Allah pada bulan seterusnya kita akan bawakan lagi seperti yang dah disedia maklum 2 produk lagi insya-Allah. Pelancarannya dah hari ini, pelancarannya hari ini, dan kemasukan produk di sistem pada bulan hadapan. Dia mengikut. Tapi itu kita akan announce lah dari masa ke semasa. Okey, ada lagi ke persoalan-persoalan sebelum Farah tutup majlis kita? Ada persoalan lagi ke? Okey, so Farah anggap tiada soalan lagi. Yang bermain di minda kot lah, sekejap lagi nak sleep kan. Tiba-tiba macam aduh, lupalah pula nak tanya doktor. So cepat pergi dekat ruangan chat tu, terus klik link tu, masuk Telegram. Terus tanya doktor, saya tak dapat nak tidur lah, nak tanya soalan ni. Kan contohnya. Okey, baiklah. Jadi untuk sesi dah berakhir. Terima kasih dan jutaan terima kasih para ucapkan kepada yang setia bersama kita pada majlis pada malam ini. Tersasul-sasul dah saya. Jadi untuk sesi terakhir ni, sebelum Farah tutup majlis, Farah nak semua sekali bersama Farah untuk on camera. Itulah kelebihan dia bila dah berakhir ni. Faham sendirilah ya. Okey, mana yang tak ada tudung tu cepat-cepatlah sarung terus. Tak cantik pun tak apa, Farah edit nanti. Okey, jadi Farah akan beri masa 1 minit sahaja. Dah ada yang join tim. Terbaik. Okey, so tu dia. Farah nampak dah. Yang betul-betul bersama dengan kita. Sebelum Farah akhiri sesi kita pada malam ini. Okey, terbaik yang dah on camera bersama kita. So Farah dengan kiraan 3, ada lagi kena on camera? Cepat Farah nak viralkan di media sosial. Viral terus. Benda ni tu ni. Kenapa Tuan Mio tu? Okey, tak apa. Tu biasalah masalah bila kita buat pelancaran online kan. Okey, baiklah. Okey, semua dah on camera Tak apa. Yang tak bersama kita pun tak apa, tak ada masalah. Okey, thank you Tuan Bob. So siapa yang on camera ni memang terbaik. Farah doakan dia dapat apa yang disampaikan dalam sesi pada malam ni. Dia dah tahu dah tujuan dia, di mana, apa penggunaan, cara penyimpanan, cara orang kata apa, kebaikan.
Okey, baiklah dengan kiraan 3 Dengan kiraan 3 Farah akan snap gambar. Okey. 1. Okey, baiklah sikit. Semua macam gitu je. Kena ajar juga. Gini ke? Terbaik pelancaran ni, pelancaran. Okey, 1, 2, 3. Okey, lagi sekali ya. Sebab ramai, so Farah kena buka dua dia punya slide tu. Okey, 1, 2, 3. Alright, terbaik sangat-sangat. Masya Allah. Okey, tim. Bagi sikit lagu semangat ni. Dia dah tahu dah. Lepas ni nak ambil detox 1, 2 dan 3. Jadi, untuk maklumat lanjut, selepas ni, boleh terus direct dengan tim Bayu atau terus masuk dekat ruangan chat yang kita dah letak link kat situ. Jadi terima kasih Farah ucapkan kepada yang hadir pada malam ni. Semoga kita bersama-sama capai tujuan kita untuk membantu semua sekali tahu kepentingan detox ni di mana. Mungkin tak kita, tetapi kawan-kawan kita, anak-anak mereka yang nak sekolah wajib ambil vaksin. Okey, baiklah, itu saja dari Farah. Terima kasih juga Farah ucapkan kepada Prof. Maria Dr. Rosmi kerana sudi menjadi manager kita depan. Okey, Assalamualaikum. Bye. Salam. They can never portray everything I feel in my heart and wanna say. And it's hard to explain why I could never describe my love for you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه يا رب صل. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat malam.